Ya, kita teruskan langkah Ketani menuju ke daerah Temburong. Sekarang sudah tiba bersama dengan rakan kita Siti Ramizah. Assalamualaikum, selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Dini dan juga Hani. Apa khabar di daerah Belaid? Siti Ramizah dan juga rakan-rakan di sana. Daerah Temburong. Daerah Temburong. Berpatah balik saya tadi. Jangan balik. Jangan Teruskan patah balik. perjalanan kita ni. Teruskan. Alhamdulillah saya dan rakan segas pada pagi ini berada dalam keadaan yang sihat juga. Alhamdulillah. Ramizah kelihatan ceria sekali dengan bajunya berbunga-bunga hari ini. Alhamdulillah. Jadi soalan untuk gadis memakai baju berbunga-bunga pagi ini, Ramizah. Soalan bonus kepada kami. Sudah makan? Bersedia? Bukan. bukan makan. Soalan yang ingin diajukan kepada Ramizah. Tadi dah kami bertanyakan dengan rakan-rakan daripada daerah Belaid dan juga daerah Tutong. Selepas ini sekarang, selepas berita, jam 9.40 akan diadakan satu wawancara mengenai dengan Movember. Bulan kesedaran meningkatkan kesedaran kesihatan kaum lelaki. Jadi kalau Ramizah sendiri, rasanya apa peranan Ramizah, peranan sebagai seorang wanita yang dapat Ramizah mainkan dalam sama-sama meningkatkan kesedaran kesihatan lelaki? Alhamdulillah. Jadi sebetulnya kalau bagi pendapat saya memang samalah untuk saling ingat beringat, terutama sekali kepada pasangan ketani, kepada bapa ketani dan juga adik-beradik ketani yang saudara lelaki itu. Dan apa yang paling penting ialah pola makanan sihat untuk menyajikan makanan yang sihat setiap hari dan juga mengamalkan aktiviti senaman fizikal setiap hari. Dan apa yang paling penting juga setiap hari itu hendaklah mendapat rehat yang cukup. Betul. Pola makanan yang sihat itu memang penting. Tapi kadang-kadang ada orang bercerita, Ramizah, kalau makan di luarnya, biniku mengorder banyak makanan, dah habis aku suruhnya makan. Apa pandangan Ramizah? Jadi sebetulnya kalau bagi pandangan saya lah, kalau untuk ketani makan di luar itu, kalau boleh ni orang jangan diimbang-imbangi lah, jangan selalu, mungkin di hujung minggu sekali saja. Dan kalau mengorder makanan itu, mengorder makanan yang sihat, pastikan ada orang ada daging ataupun ayam, dan yang mesti ada sayur-sayuran lah. Tepat sekali. Ubaya-ubaya juga dalam mengorder makanan itu. Jangan terlalu labih. Dan jadikan satu budaya ketani dalam ketani menjaga kesihatan bersama, terutama di dalam institusi keluarga ketani. Baiklah, ingin ketani ketahui apakah yang akan dikongsikan dari daerah Temburong? Silakan. Kita silakan kepada Siti Ramizah. Baiklah, terima kasih rakan segas. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Auda, kita dipertemukan pada hari ini, hari Jumaat, hari yang penuh berkah, penghulu segala hari, 11 November 2022 Masihi. Semoga di hari Jumaat ini kita diberikan keafiatan oleh Allah Subhanahu Wa Taala juga ya, insya-Allah. Jadi baiklah Auda, sebetulnya ingin kita kongsikan terlebih dahulu keadaan cuaca di sekitar kawasan Pekan Bangar pada pagi ini berada dalam keadaan yang mendung. Jadi semoga keadaan cuaca ini akan beransur cerah hingga ke petang nanti untuk melancarkan lagi dan memudahkan segala perancangan yang kita lakukan pada hari ini. Dan sebelum kita menyaksikan bahan visual, ingin kita kongsikan beberapa info semasa mengenai Majlis Khatam Al-Quran dan Haflat Taharuj bagi pelajar tahun 8 serta Majlis Hari Pelajar Sekolah Arab Temburong bagi tahun 1444 Hijrah bersamaan dengan 2022 Masihi akan diadakan pada 5 dan 6 Jamadil Akhir 1444 Hijrah bersamaan dengan 29 dan 30 November 2022 Masihi nanti, iaitu pada hari Selasa dan hari Rabu. InsyaAllah ia akan diadakan pada pukul 8 pagi di Dewan Kemasyarakatan Pekan Bangar Daerah Temburong. Dan satu lagi info semasa, sebetulnya pada hari ini diadakan Majlis Khatam Al-Quran program Jati Diri kohort 1 yang akan diadakan di Dewan Kuliah Blok 4 Kem Latihan PKBN Batu Apoy Daerah Temburong, dan acara ini akan diadakan dalam sedikit masa saja lagi, iaitu pada pukul 8.30 pagi. Jadi semoga dengan acara yang akan diadakan pada pagi ini akan berlancar dan berlangsung lancar-lancarnya ya. Jadi baiklah Oda, apa kata untuk seterusnya kita terus menyaksikan bahan yang telah pun dimuatkan untuk kita saksikan bersama. Ada di antara kita yang tidak pernah melihat gelagah telur. Ada juga yang memanggil tebu telur, yang merupakan tanaman sayuran berumpun yang menyerupai tanaman tebu. Mungkin juga telah menjadi nostalgia atau kenangan manis, semanis telur yang disorok di pucuknya.
Gelagah telur merupakan jenis sayur-sayuran yang mirip dengan tebu pada umumnya. Namun jika tebu biasa diambil airnya, gelagah telur diambil bahagian pucuknya. Manakala bahagian batangnya yang kelihatan seperti biasa itu tidak mempunyai air yang banyak. Diameter batangnya juga lebih kecil daripada batang tebu biasa. Awang Usup bin Kaling mempunyai pengetahuan luas dan minat mendalam terhadap bidang pertanian. Melihat potensi dalam bidang itu, beliau mengusahakan penanaman gelagah telur sepenuh masa di kawasan kebun beliau di Kampung Negalang sejak tahun lalu. Ya Auda, Anita sebenarnya yang akan kami kongsikan bersama dengan Auda iaitu gelagah telur ni Paca. Yang menariknya mengenai dengan gelagah telur ini, selepas 3 hari diambil, ianya akan membuahkan hasil lagi tu Paca. Kalau dapat kita kongsikan, ada berapa rumpun ni di sini kita punya tanaman ni? Ini dalam 1,000. 1,000 rumpun. Okey. Kalau ani Paca yang merah ni mengapa itu? Merah ni dia saya dibuang. Kira batah mengambil atau? Ia sudah tua. Tua sudah? Lebih tua. Okay. Jadi barangkali penonton-penonton petani di luar sana juga akan mengetahui macam mana cara-caranya untuk petani kan mengetahui yang ia mempunyai telur sudah ataupun belum. Macam mana tu Pakcik? Ya sudah mempunyai asal ya sudah macam mana pisennya berbintil. Jadi sudah berisi. Oh, berisi tu ni, ini berisinya. Berisi sudah tu. Jadi ininya kalau kita akan untuk memutuskan melihat rupanya macam mana. Ini bisa masaknya. Nah. Ianya dapat dimakan diratah macam mana? Boleh je Pakcik? Boleh. Dapat diratah. Okay. Boleh dicuba ni Pakcik? Boleh. Boleh dicuba. Okey, ada penonton saya mencuba ni ya. Apa rasanya ni? Bismillahirrahmanirrahim. Ini pun ada rasa Pakcik? Ya. Ada rasa macam manis sikit lah. Manis sikit. Tapi kalau digulai, dia akan manis. Jadi menggulai tampaknya telur ayam. Dia ada bau udang itu apa? Telur ayam saya. Ada rasa macam merapat jadi di mulut. Beliau memilih untuk serius dengan penanaman ini selepas tanaman ini memiliki pasaran yang luas kerana mendapat permintaan tinggi. Menyedari perkara itu, beliau nekat untuk terbabit secara serius dengan penanaman gelagah telur. Selepas 9 bulan, tanaman ini memerlukan penjagaan konsisten termasuk pemberian baja, racun serangga dan air. Manakala selepas 9 bulan ke atas, ditanam gelagah telur yang sudah mencapai ketinggian 2.1 meter ke atas siap untuk dituai. Menjaga senang saja, sentiasa saja, jangan dibiarkan terlampau samak. Mungkin kalau terlampau samak kan bajanya kadang dia berapa hampit. Jadi dia subur, dia besar telurnya tu. Jadi dibajalah dalam 3 bulan sekali baja. Jadi telurnya tu besar-besar teh. Mengambil gelagah telur tidaklah sulit. Cukup dipotong bahagian pucuknya, kemudian dikupas kulitnya, maka akan ada isi semacam sekumpulan telur ikan yang berwarna agak kekuning-kuningan. Kerana itu, ia disebut gelagah telur. Bahagian inilah kemudiannya diolah menjadi makanan. Macam sudah yang kita ni ambil itu kan, sudah ditabang, ambil telurnya, itu saya dibuang. Dibuang supaya ia beranak lagi balik. Bertambah anaknya. Kalau tani rajin membuang, banyaklah anaknya tu. Banyak hasilnya orang. Yang sini ambil tu, hasilnya tu. Yang telur tu, ia juga buatkan banih tu. Jadi panggal, cucuk tanam macam tanam gelagah biasa lah. Berapa lama itu Pakcik akan membuahkan telur? Membuat telur dalam ikut jagaan. Kalau tanah itu baik, subur, ini masam, okey. Dalam 3 bulan ada hasil. Walaupun penanamannya mudah, namun memerlukan penjagaan rapi supaya pertumbuhan tidak terbantut. Pada usia 3 hingga 4 bulan, apabila daunnya terbuka sendiri, perlu dicabut daunnya untuk mengelakkan serangan ulat.
serangan ulat boleh mengakibatkan pertumbuhan terbantut sekaligus menurunkan kualitinya. Jual, bawa ke tamu. Masa ni yang paling laris. Sambutan baik orang tua kah, macam warga emas, yang muda. Diorang sudah tahu kualitinya kan. Memang ada sihat. Kalau kita ni makan jadi kenyang, sihat badan, baik kan? Memang. Gelagah telur ini juga boleh dimakan mentah. Jika dimakan mentah, teksturnya terasa gersang seperti ampas. Rasanya manis namun sedikit berlemak. Walau begitu, ada yang lebih suka makan mentah dibanding dimasak. Alhamdulillah, Auda, inilah dia hasil gelagah talur yang telah sebentar tadi saya dan Pakcik mengambil. Jadi Alhamdulillah Jua, sepanjang pengongsian tadi banyak jua yang dapat kita ni pelajari ya. Mudah-mudahan dengan adanya pengongsian kita ni pada kali ini kita ni akan lebih mengetahui lagi mengenai dengan gelagah talur ini. InsyaAllah kita akan dapat berjumpa lagi di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.